Wa ala ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini pusingan kedua tuan-tuan ya. Kita Sahih Sirah Nabawiyah karangan Dr. Akram, ya, Profesor Dr. Akram Dia Al-Umuri, bekas profesor ya di Universiti Islam Madinah, dan kita sampai muka surat 72 ya. Kita paragraf yang kedua ya, sumber pendapatan, betul ya Kak Nam ya? Ustaz, 75. Oh, dah naik lagi. Para second para. Oh, dah hantar lagi ya. Okey. 75 ya. Jadi 75 ni cerita tentang pemuka ya, pemuka Arab ya, yang biasa kita kenal sebagai golongan golongan pemimpin lah ya. Dan insya-Allah ya, kita baca pada hari ini. Bagi tuan-tuan yang baru ikut program kita ya, kita baru saja memulakan kajian kitab ni ya. Ini pusingan yang kedua ataupun sesi yang kedua ya. Sesi pertama kita cerita pasal Mekah lah. Ya, pasal cerita Mekah, tuan-tuan ya. Mekah ni kita tahulah dia asalnya tempat yang kering kontang ya, tidak ada apa-apa tumbuhan di situ. Ya, ketika mana Allah perintah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bawa isterinya Hajar dan anaknya Ismail ke satu wadi ya. Wadi maknanya kawasan lembah ya, ghairi zi zar'in ya, yang tidak ada zarak, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, kerana tak ada air tuan-tuan ya. Jadi bila tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi apabila Allah perintah Nabi Ibrahim ke sana ya, Nabi Ibrahim begitu juga isterinya tidak banyak kita panggil, tak banyak soal. Kerana bila Allah perintah ya, Allah akan bagi rezeki. Kita ikut saja apa yang diperintah oleh Allah, serah pada Allah, kita tawakal ya, dan Allah akan menyediakan prasarananya. Walaupun tak nampak depan mata, tetapi Allah boleh buat ya. Dan sampailah mereka di Mekah ya, bertemu dengan Zam-Zam ya. Akhirnya dengan sebab adanya Zam-Zam sebagai sumber air ya, ada kita panggil the most significant water resource lah ya di atas muka bumi kita ni. So kita pun dapat tahu ya, tengok di Mekah tu dia punya tempat tu menjadi kota lah ya, jadi metropolitan city. Ya, asalnya tak ada siapa duduk ya. Setelah jumpa Telaga Zam-Zam, barulah muncul Mekah itu sebagai satu bandar ya, ada trading kat situ. Kemudian bila Allah perintah Nabi Ibrahim dan Ismail bina Kaabah ya, seperti mana ayat 127 dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Allah perintah untuk meninggikan balik ya, bangunkan balik Kaabah yang telah runtuh semasa banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam ya, Rasul yang ketiga. Kemudian Nabi Ibrahim yang keenam ya, dengan anak dia Nabi Ismail yang ke-8 ya. Yang ke-8 tu susunan dia tuan-tuan ya. Susunan Rasul ni nombor 6 Nabi Ibrahim, nombor 7 Nabi Lut, nombor 8 Nabi Ismail ya. Jadi nombor 6 Nabi Ibrahim dengan nombor 8 Ismail yang duduk di Mekah pada ketika itu diperintah untuk membina semula, bangunkan balik Kaabah yang telah runtuh ya pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi itu yang ya, ketika Nabi Allah Ibrahim bina dengan anaknya selesai, mereka berdoa minta supaya Allah terima apa yang mereka telah buat. Ya, kaedah bahawasanya kita bila nak berdoa, kita berdoa selepas buat kerja. Ya, kita puasa ya, sebelum kita buka puasa, di hujung tu, ending tu tuan-tuan, kita angkat tangan doa pada Allah, itu waktu mustajab ya. Di apa kita panggil ya, setelah kita berzakat kita berdoa. Ya, di hujung solat sebelum bagi salam kita berdoa ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini doa-doa yang diajar oleh Nabi sebagai contoh kepada Muaz bin Jabal ya. Minta supaya Muaz jangan tinggal lah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk mengingati menyebut namamu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu ya, wa husni ibadatik, dan berusaha untuk belajar cara macam mana nak baiki amal ya, nak baiki ibadah. Itu antara doa yang kita jangan tinggal lah tuan-tuan, setiap kali berada di hujung solat kita, tasyahud akhir sebelum bagi salam ya, sama ada solat fardu ataupun solat ya, solat fardu, solat maktubah ya, ataupun solat masnunah, solat sunat.
Jangan lupalah, ya. Maknanya bekal dari segi spiritual tu Allah bagi, tuan-tuan, ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, Hajar, mereka serah bulat-bulat pada Allah, ya. Tak ada apa pun di situ, tapi akhirnya Allah munculkan Zam-Zam, ya. Dan bangunlah Mekah itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu lokasi perniagaan, trade center, tuan-tuan, World Trade Center. Orang datang daripada negeri Syam, daripada Babylon, ya, Iraq, ya, dan macam-macam barang lah mereka bawa. Ya, banyak benda yang mereka bawa, ya. Antaranya gading gajah, kita kata, ya, gading gajah datang daripada India, contoh. Dan juga daripada apa ni, Abyssinian Empire. Abyssinian Empire tu apa ni, Eritrea lah, ya. Kalau sekarang kita panggil Eritrea, dulu kombinasi Eritrea, Ethiopia, Somalia, Djibouti, termasuk Yaman, ya. Dan tuan-tuan kena tahu, ya, barang-barang daripada India tu dia datang melalui Yaman. Ya, barang dari India dia datang ke Yaman, daripada Yaman baru masuk ke Mekah. Ya, tapi kalau daripada Eritrea, ya, ataupun daripada dulu kita panggil Abyssinian Empire, dia terus masuk, ya, ke Mekah, ya, melalui beberapa pelabuhan kecil lah, ya. Masa tu Jeddah tak ada lagi, tuan-tuan, ya. Jeddah ni, pelabuhan Jeddah dia bangun pada waktu Saidina Osman bin Affan. Mana zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, ya, apa ni, pelabuhan Jeddah tu, ya, tak ada lagi, tuan-tuan, ya. Kerana apa? Kerana belum dibangunkan. Jadi adalah pelabuhan-pelabuhan kecil, ya, Syuaibah sebagai contoh, ya, satu tempat yang para sahabat hijrah ke Eritrea. Tapi bukan Jeddah, tuan-tuan, ya. Jeddah zaman Osman. Kerana pada zaman Osman, ya, sudah apa kita panggil, dibuat satu angkatan tentera laut. Jadi maknanya Navy ni ada sejak zaman Osman, dan antara yang mencadangkan dan dianggap sebagai pengasasnya kepada tentera laut, ya, di zaman apa ni Osman tu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi Muawiyah ni adalah, ya, dia keluarga Bani Umayyah juga, tuan-tuan, ya. Dan Bani Umayyah kita tahu, ya, setelah daripada apa ni mereka gagal, ya, memegang tampuk pemerintah Mekah tu, sebab asal Mekah ni kita tahulah, ya, berlaku pergelutan, ya, antara Bani Hashim ialah Abdul Muttalib, dan Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah Umayyah tu sendirilah, ya. Umayyah tu, ya, dia datang daripada Abdul Syam, ya. Maknanya dia punya datuk dia Abdul Syam. Sedangkan Abdul Muttalib daripada Hashim, ya, daripada Qusay bin Kilab juga, ya. Datuk mereka ni sama, tuan-tuan, daripada Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ada anak Hashim, ya, yang nanti dapat Abdul Muttalib dan seterusnya Abdullah dan Nabi lah. Ya, dapat juga kita kata Al-Muttalib, ya, macam Al-Imam Syafi'i datang pada keturunan Al-Muttalib. Al-Muttalib tu adik-beradik lah dengan Hashim tu, dia empat adik-beradik kan. Ada Hashim, nombor yang sulung, nombor dua ada Al-Muttalib, ada Naufal, dan satu lagi, ya, adalah Abdul Syam. Abdul Syam tu lah akhirnya dapat Umayyah tu. Umayyah, ya, dapat apa ni Harbin, dapat apa ni Abu Sufyan, ya, Muawiyah, Yazid, ya, dan apa ni keluarga Hindun, ya, semua tu daripada Bani Umayyah. Ya, mereka berasal daripada Abdul Syam. Abdul Syam tu adik-beradik dengan Hashim. Sebab mereka adalah anak kepada Abdul Manaf, tuan-tuan, ya. Mereka datang pada keluarga yang sama. Tetapi akhirnya pecah dua lah, ya, kerana isu-isu politik ni, ya, ada yang masuk dalam grup Bani Hashim, keturunan Hashim, dan ada yang datang daripada apa kita panggil, ya, Abdul Syam tadi, ya, ataupun Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah, ya, sejak Osman naik, jadi kedudukan mereka ni lebih lebih apa kita panggil lebih ramai lah yang pegang jawatan, ya, kerana apa kita panggil Osman ni lebih mengenali keluarga lah, sudah pasti, ya, walaupun adalah kritikan, ya, daripada sejarawan, ya, yang kata nampak macam Osman ni dia cenderung pada nepotism lah, ya. Sebenarnya Osman ada point, ya, kerana dia kenal saudara mara dia, ya, dan mereka ni ada apa kita panggil ada credibility, ya. Jadi mereka ni kredibel, ada karisma. Jadi dia kenal lah keluarga dia, ya. Macam Muawiyah contoh kita kata, bukan Osman yang lantik sebagai gubernur negeri Syam, dia dah dilantik sejak zaman Umar. Jadi bila Osman naik sebagai khalifah menggantikan apa ni Umar, ya, maka dia hanya continue saja, dia teruskan saja apa yang telah dibuat oleh Umar tu. Jadi kita tak boleh katalah menaik Muawiyah tu kerana Osman, ya. Tetapi bila Osman naik sebagai khalifah, ya, ada banyaklah cadangan yang dibuat oleh keluarga mereka, terutamanya mereka ni orang kaya, mereka ni para peniaga, ada duit, tuan-tuan, yang buat investment selama ni. Jadi mereka cadang untuk tubuhkan angkatan tentera. Seperti mana Nabi pernah
menyebut ya tentang kewujudan angkatan tentera laut ya sejak zaman Nabi hidup, tapi belum dapat direalisasikan. Dalam hadis Sahih Bukhari kan, ya Nabi sebut ya bagaimana nanti akan muncul satu pasukan tentera laut ya yang akan naik kapal macam raja-raja dan mereka akan menuju ke satu pulau. Para ulama sebut pulau itu adalah Cyprus di tengah-tengah Mediterranean. Ya, sebab itu ketika Nabi bangun daripada Qailulah, ya Nabi tidur di rumah Ummu Haram. Ummu Haram ni adik-beradik dengan Ummu Sulaim, ya mak saudara pada Anas bin Malik. Nabi tersenyum, ya Ummu Haram tanya, ya pasal apa Nabi tersenyum? Nabi kata aku melihat sekumpulan sahabat aku naik kapal ya seumpama raja-raja menuju ke satu pulau untuk buka ya apa negeri tersebut, untuk bebaskan negeri tersebut daripada jahiliah. Maknanya untuk bawa Islam lah. Ummu Haram pun minta Nabi doakan dia. Ya, Nabi kata, anti minhum, kamu akan termasuk dalam golongan ni. Ya, dan kita tahu, ya, nanti ketika zaman Sayyidina Osman, mana zaman Muawiyah, ya, jadi ketua angkatan tentera apa ni, apa kita panggil, Navy nanti, maka Ummu Haram dengan suami dia, ya, Ubadah bin Samit, ya, pergi ke Cyprus, cuma sampai di sana Ummu Haram jatuh kuda dan dia meninggal dunia. Sebab tu kubur Muharram berada di Cyprus, tuan-tuan. Bukti mengatakan hadis yang Nabi sebut semasa Nabi masih hidup direalisasikan oleh Osman dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Memang berlaku, tuan-tuan. Ya, zaman Osman tu barulah ya kita kata Jeddah tu menjadi apa? Ya, menjadi apa ni pelabuhan besar, tuan-tuan, sampai sekarang lah ya kalau di Saudi. Okey, ya, itu sikit mukadimah. Kalau Ustaz boleh bagi gambaran kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yang belum ada buku, boleh download aja buku ni, tuan-tuan. Ya, daripada internet, ada PDF form dia. Dan tuan-tuan boleh baca lah. Ya. Jadi, buku ni pendekatan dia agak berbeza ya, dengan kita panggil Ar-Rahiqul Maktum, ada beza, tuan-tuan. Ya. Ar-Rahiqul Maktum bagus. Ya. Dia buku yang menang pertandingan menulis kitab sirah. Ya, begitu juga kita kata buku-buku lain lah, ya, Fiqh Sirah Syekh Ramadan Al-Buti, ya, Muhammad Al-Ghazali, ya, buku-buku lain lah yang pernah kita apa kita panggil kita khatamkan di beberapa tempat, ya, di masjid dan di NGO, ya, yang tuan-tuan pernah ikut sebelum ni dengan ustaz, ya, kita dah banyak kitab-kitab yang kita selesaikan lah, ya. Ini kitab baru, tuan-tuan, bukanlah terlalu baru, kitab ni kitab lama lah, ya. Tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, dan tuan-tuan boleh carilah ya di apa kita panggil di Shopee, tuan-tuan boleh beli ya terbitan Pustaka Sunnah ya. Dan versi yang ustaz ada ni bahasa bahasa Melayunya tahun 2018, bahasa Indonesianya 2018. Ya, dia ada terbitan baru lagi lah ya. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Arabnya tu lagi awal lah, tuan-tuan ya. Versi yang ada pada ustaz ni ya tahun berapa ni? Tak perasan, tuan-tuan ya. Lagi awal lah ya. Maknanya bukan buku baru, tuan-tuan ya. Tapi ustaz punya ni terbitan ya Pustaka Ubaikan ya. Ubaikan di Madinah, tuan-tuan ya. Ni kedai buku di Madinah ya. Dia berada tahun 2013, tuan-tuan ya. 2013 ustaz ni pun terbitan yang ketujuh, tuan-tuan ya. Dalam bahasa Arabnya terbitan yang ketujuh ya. Tuan-tuan boleh tengoklah. Ni versi Arabnya lagi tebal ya. Lagi tebal ya sebab dia punya font dia agak besar sikit. Okey ya, kita masuk ya kepada perbincangan muka surat 75, tuan-tuan ya. Ustaz nak share kitab ni ya. Jadi insya-Allah Ustaz cuba buka ya kitab ni. Sambil itu kalau ada soalan silakan, tuan-tuan, sebelum kita tengok dia punya pendetailan. Ustaz, Syuaibah Port tu dekat Kuwait kan Ustaz? Yang mana? Syuaibah Port tadi tu. Bukan ya. Dia dulu di Saudi ya. Nama tu ada beberapa pandangan lah ya. Tapi salah satunya Syuaibah tu di bawah Jeddah. Dia masih di Arab Saudi. Ya, sebab itulah pelabuhan yang digunakan ya oleh siapa kita panggil ya oleh para sahabat ya untuk berhijrah ke negeri Habasyah ketika Islam ditekan ya. Mana masa mereka ditekan tu, mereka dibenarkan oleh Nabi untuk hijrah untuk sementara, yang diketuai oleh Osman bin Affan juga. Osman bin Affan, ya, Ja'far bin Abi Talib, mereka hijrah. Lebih kurang 70 orang lebih lah. Tapi nanti akhirnya jumlahnya menjadi 100 lebih. Dan mereka duduk di situ untuk satu jangka masa yang lama, ya. Ja'far bin Abi Talib duduk di negeri Habasyah tu, Eritrea tu, lebih kurang 15 tahun, tuan-tuan. Ya, bukan maknanya apa kita panggil, ya, bukan sekejap, ya. Jadi bila bukan sekejap tu banyaklah apa kita panggil dakwah yang mereka buat ya. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana
Najasyi memberi peluang yang sangat seluas-luasnya lah kepada para sahabat ya untuk berdakwah, hatta Najasyi pun memeluk Islam. Ya, jadi bila Najasyi memeluk Islam ni satu peluang dan ruang lah untuk para sahabat ya, mereka mengembangkan ya Islam tu di negeri Habasyah. Najasyi tu sendiri masuk Islam, anak-anak dia. Ya, dan dia hantar 20 orang ya, anak dan juga orang kanan dia untuk pergi ke Mekah zaman tu ya, bertemu dengan Nabi dan belajar Islam directly daripada Nabi di Mekah. Ya, jadi maksudnya peluang ya dan ruang betul-betul digunakan oleh para sahabat ya untuk apa tuan-tuan ya, untuk berdakwah di sana. Ya, dan bukan sehari dua duduk ya, duduk untuk jangka masa yang memang sangat lama lah ya, 15 tahun tuan-tuan boleh bayang lah. Ya, okey ya, ni buku dia tuan-tuan. Ni versi lama ya, Sahih Sirah Nabawiyah versi lama. Ya, tuan-tuan boleh tengok Dr. Akram Dia Al-Umuri. Ya, ini di-share oleh Kampung Sunnah ya .org. Tuan-tuan boleh cari dan tuan-tuan boleh apa kita panggil ya, upload ke tuan-tuan punya gadget lah ya, supaya tuan-tuan boleh dapat manfaat yang banyak lah daripada kitab ni ya. Kitab ni agak high level sikit tuan-tuan ya, perbincangan dia, sebab dia banyak melibatkan perbincangan akademik tuan-tuan ya. Jadi ada beberapa pandangan ya. Jadi bukan biasanya buku-buku yang kita rujuk ni ya, dia tidaklah terlalu susah sangat tuan-tuan ya. Buku ni agak agak dia agak akademik tuan-tuan ya. Jadi nak kena bincang sama-sama, kita bagi satu-satu pendapat ya. Contohnya macam isu siapa dulu yang masuk Islam, Khadijah ke, Ali ke, Zaid bin Harisah ke, semua pendapat tu ada tuan-tuan ya, dan dia bawakan pandangan daripada Ibnu Hajar Asqalani, daripada Imam Az-Zahabi ya. Jadi dia pergi satu-satu, sebab kitab sirah ya oleh Profesor Dr. Akram Dia ni Al-Umuri ni tuan-tuan ya, dia gunakan kaedah hadis ya. Kaedah yang digunakan oleh para ulama hadis di-apply untuk menilai balik ya apa ni riwayat-riwayat ya dalam apa sirah. Itu yang kita kata dia agak tinggi sikitlah ya perbincangan dia. Okey, kejap tuan-tuan ya, Ustaz cari page dia agak Ustaz, ya. buku ni dia cetakan March 2010, maknanya lagi awal daripada Ustaz punya yang warna coklat tu. Lagi awal ya. Betul lah, yang Ustaz punya ni memang baru 2018. Yang Kak Mariatunnya lagi lama ya. 2000 berapa? 2010 ya. Maret 2010. Maret Mac lah. Ya. Okey, kita tengok dia punya perbincangan dia tuan-tuan ya, muka surat 75 ya, para pemuka ya. Jadi Ustaz share bagi tuan-tuan yang tak ada kitab, tuan-tuan boleh tengok di skrin ajalah ya. Para pemuka ya, dikenal sangat kuat dalam menjaga keyakinan dan ada istiadat. Para pemuka ni zaman bila pun sama tuan-tuan. Ya, dipanggil golongan al-malak, dipanggil ya, al-malak. Al-malak tu biasanya sinonim dengan kumpulan jahat. Orang jahat lah ya, zaman al-malak zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam jahat. Al-malak zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman mana pun, zaman Mekah pun sama tuan-tuan. Ya, kebanyakan mereka ni orang jahat ya, yang berusaha untuk mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan mereka. Ya, jadi mereka ni memang sangat apa kita panggil ya, sangat kuat mempertahankan dia punya tradisi lah. Ya, jadi mereka pula macam orang Mekah ni, mereka pula menganggap agama yang mereka pegang tu agama Nabi Ibrahim. Ya, jadi bila mereka menganggap agama mereka tu agama Nabi Ibrahim, susahlah tuan-tuan ya. Sedangkan agama Nabi Ibrahim yang mereka pegang tu sudah jauh ya, menyeleweng daripada agama asal tu. Ya, jadi nak buat macam mana? Ya, Allah datangkan Nabi Muhammad dengan Quran untuk membetulkan mereka, membawa balik mereka ke jalan kebenaran tu. Tapi mereka klaim mereka adalah golongan Hanif, golongan Hunafa. Ya, jadi kita bercakap dengan orang yang susah nak terima ni payahlah tuan-tuan. Ya, kita kata dia panggil jahil murakkab dia panggil, ya, ataupun istilahnya kita kata nak kata pandai tak boleh nak diikut, nak kata bodoh sombong pula, ya. Tu istilah dia, bodoh sombong kita panggil. Jadi bila begitu keadaannya, memang mereka menutup pintu hati mereka daripada menerima kebenaran Islam. Itu ya situasi ataupun fenomena yang berlaku. Jadi untuk mengukuhkan hak mereka, wasisan, status sosial, kepentingan ekonomi mereka, jadi mereka macam tadilah tuan-tuan, ya. Kalau mereka ubah agama, mereka bimbang, ya, mereka akan hilang jawatan. Ya, jadi mereka ni ketua kabilah.
Jadi kalau mereka menerima Islam ya sebagai agama baru, ya, mereka bimbang hak mereka sebagai pemimpin, sebagai pemuka akan diambil oleh Nabi. Ya, mereka terpaksa akur ataupun patuh pada Nabi sebagai pemimpin. Sedangkan Nabi itu mereka anggap sebagai anak-anak mereka, ya. Sebab kita tahu dah Nabi SAW menjadi rasul pada usia 40 tahun. Ya, Abu Jahal sebagai contoh. Abu Jahal dia 12 tahun lebih tua daripada Nabi. Maknanya ketika Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Jahal sudah berumur 52 tahun. Abu Jahal, ya. Kalau Abu Lahab 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Ya, jadi maknanya dia sudah 61 tahun, 61. Abu Jahal pun 12 tahun lebih tua daripada Nabi, ya. Kalau Abu Lahab 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Ya, maknanya ketika Nabi lahir dia sudah usia 21 tahun. Sebab tu dia anggap Nabi macam anak-anak dia saja. Memang betul pun, ya. Memang Nabi tu anak saudara pada Abu Lahab, ya. Abu Jahal tak lah, sebab Abu Jahal daripada Bani Makhzum, ya. Nabi daripada Bani Hashim. Tak ada hubungan direct tu, tak adalah. Memanglah dari segi keturunan Quraisy tu ada, ya. Tapi kabilah yang berasingan. Jadi sebab tu mereka anggap Nabi itu sebagai budak-budak. Walaupun mereka tahu Nabi ini seorang yang bercakap benar. Nabi ini as-sadiqul amin. Nabi bila bercakap, sadiq. Bila Nabi keluarkan perkataan, apa yang Nabi cakap tu masduq. Semua orang tahu Nabi tak cakap bohong. Ya? Nabi bukan kazib, pembohong, bukan. Nabi juga orang yang amin, yang sangat amanah, tuan-tuan. Malah mereka bila nak pergi berjalan, nak outstation, mereka akan minta Nabi tolong jaga, ya, barang-barang berharga mereka, emas permata mereka dijaga. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya mereka punya apa, ya, mereka punya kepercayaan pada Nabi itu ada. Tapi mereka double standard, ya. Mereka tahu Nabi tak bohong, Nabi bukan penyair, Nabi bukan kaki putar alam, bukan. Tapi bila Nabi bawa wahyu, Nabi cerita Nabi ni Nabi dan Rasul, mereka petikai. Jadi maknanya double standard lah mereka ni, ya, percaya kat Nabi dalam bab menjaga harta mereka. Tetapi dalam bab, ya, Nabi sebagai Rasul, sebagai pembawa wahyu, mereka tak boleh terima. Ya, semua ini terwujud dengan cara menjaga situasi dan kondisi yang berkembang serta persatuan penduduk Mekah. Sebab tu orang Mekah, tuan-tuan, dia tak berkahwin dengan orang luar Mekah. Jarang. Jarang, tuan-tuan. Ya, jarang. Melainkan isteri kedua, ketiga mungkin. Isteri pertama tak. Ya, kebanyakannya daripada kalangan Quraisy juga. Ya, macam contoh bapa Nabi Abdullah. Ya, bapa Nabi Abdullah Bani Hashim. Kahwin dengan mak Nabi Aminah binti Wahab daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah Quraisy juga. Tapi tak boleh lawan lah Bani Hashim sebab Bani Hashim ni top 3 kan. Bani Hashim nombor 1 atas. Nombor 2 kita ada Bani Umayyah tadi. Ya, Abu Sufyan, anak dia Muawiyah. Ya, isteri dia Hindun, bapa mertua dia Utbah bin Rabi'ah, ni semua Bani Umayyah. Orang hebat-hebat lah tuan-tuan, orang kaya-kaya. Ya, malah mereka ada ladang, ya, ladang pertanian di Taif. Ya, sebab tu Nabi ketika pergi Taif, Nabi di baling batu, Nabi berehat di satu kawasan kebun kurma, kebun anggur yang dimiliki oleh bapa mertua Abu Sufyan. Ya, yang dipanggil sebagai Utbah bin Rabi'ah. Bapa berhindun lah. Bapa Hindun tu mana bapa mertua lah kepada Abu Sufyan. Maknanya mereka punya investment harta mereka, ya, pemilikan harta mereka bukan di Mekah aja, tuan-tuan. Bukan sekadar perniagaan di Mekah, bukan sekadar binatang ternak di Mekah, ya. Tetapi juga, ya, kawasan pertanian. Mekah tak boleh buat petani sebab tak ada sumber air untuk siram pokok, ya. Jadi mereka terpaksa beli tanah, ya, beli kawasan kebun, ya, yang berada di Taif, 96 kilometer daripada Mekah. Maknanya mereka punya kekayaan tu, ya, melempah sampai ke Mekah, sampai ke Taif tu. Jadi nak ceritanya orang Mekah ni memang kaya, tuan-tuan, ya. Tapi yang paling kaya Khadijah, ya. Khadijah daripada Bani Asad. Bani Asad pun Quraisy juga. Tapi tidak sehebatlah Bani Hashim macam Nabi. Sebab tu bila Nabi meminang Khadijah, keluarga Khadijah tak menolak. Walaupun dari segi kekayaan Khadijah paling kaya. Ya, kerana Nabi Bani Hashim, dia the toppers, tuan-tuan, paling tinggi. Bani Hashim, nombor 2 Bani Umayyah. Nombor 3 Bani Makhzum. Bani Makhzum siapa dia? Bani Makhzum Abu Jahal, Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum Khalid bin Al-Walid. Ni semua military leaders, tuan-tuan. Ya, Bani Makhzum juga ialah siapa lagi, ya? Isteri Nabi. Apa ni, siapa kita panggil, ya? Ummu Salamah ataupun Hindun. Ya, Hindun binti Abi Umayyah ataupun binti Suhail, ya. Tu daripada Bani Makhzum. Termasuklah, ya, suami dia Abu Salamah juga daripada Bani Makhzum. Jadi 3 yang paling atas ni, tuan-tuan, ya. Kalau Khadijah Bani Asad bawah, ya. Mak Nabi Aminah Bani Zuhrah bawah lagi, ya. Dia satu kabilah sama dengan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu
Kalau Bani Hashim pinang, tak ada isu tuan-tuan. Orang sukalah sebab mereka boleh upgrade mereka punya kedudukan, status sosial tu. Ya, sebab tu tak ada isu tuan-tuan, ya. Nabi ni kita kata daripada Bani Hashim. Allah pilih khusus daripada Bani Hashim tuan-tuan, daripada Quraisy, ya, daripada Kanaan. Sebelum pada tu kita panggil Kanaan. Ya, Kanaan ni adalah keturunan daripada Nabi Ismail yang berkahwin dengan orang perempuan Jurhum daripada Yaman. Jadi maknanya nak bagi tahu asal-asal Nabi ni kalau dari sebelah bapa daripada sebelah lelaki, ya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lah daripada Babylon. Ya, tapi isteri Nabi Ismail daripada Puak Jurhum Yaman. Di situlah mula datang Arab tu. Ya, daripada belah isteri Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maknanya orang Quraisy ni kahwin sesama dia. Ya, sebab tu Nabi tengok Nabi kahwin dengan siapa tuan-tuan? Nabi tak kahwin dengan orang Madinah. Nabi tu, ya, Nabi tu sendiri tak berkahwin dengan orang Madinah. Maksudnya orang Arab Madinah. Mana Nabi kahwin dengan orang Arab Madinah? Ya, semua orang Mekah. Isteri Nabi Khadijah nombor 1 Mekah. Nombor 2 Saudah binti Zam'ah Mekah. Nombor 3 Aisyah, ya, daripada Bani Taim Abu Bakar Mekah. Nombor 4 Hafsah, ya, binti Umar Bani Adi Mekah. Nombor 5 siapa lagi kita kata, ya, Zainab binti Khuzaimah Mekah. Ya, nombor 6 siapa lagi, ya, Ummu Salamah daripada Bani Mahzum Mekah. Nombor 7 Zainab binti Jahash, itu daripada Bani Hashim, lagi hebat tuan-tuan. Ya, kita tengok Ummu Habibah, ya, daripada Bani Umayyah, anak pada Abu Sufyan Mekah juga. Siapa lagi tuan-tuan? Kebanyakannya semua Mekah. Maimunah binti Al-Haris Mekah juga. Mana ada isteri Nabi daripada Madinah? Tak ada tuan-tuan. Melainkan seorang perempuan Madinah tapi bukan daripada Arab Madinah. Daripada Bani Nadir. Bani Nadir siapa tuan-tuan? Sofiyah binti Huyai. Ya, tapi dia bukan Arab. Ya, dia orang Bani Nadir, mulia tuan-tuan, daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ya, keturunan bapa dia daripada Nabi Harun bersaudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi maksudnya Bani Israel yang mulia. Ya, dan keturunan kita panggil, ya, keturunan Bani Israel ni kita tak boleh bertikai lah, memang mulia tuan-tuan. Berkahwin pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia punya keturunan bapa dia daripada Nabi Harun, bapa saudara dia Nabi Musa, suami dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak lawan tuan-tuan? Memang hebat mulia. Ya. Nabi ada berkahwin dengan seorang perempuan daripada Badui paling kaya tuan-tuan, Bani Mustalik. Ya, Juwairiyah binti Al-Haris. Bukan orang Madinah. Mana ada orang Madinah tuan-tuan? Tak ada. Sebab tu, ya, orang Madinah, ya, bila dia menawarkan diri untuk lawan dalam perang Badar tuan-tuan. Kita dah bagi tahu dah, ya. Dalam perang Badar 3 orang pahlawan daripada Quraisy, ya. Ketiga-tiga daripada Bani Umayyah. Bani Umayyah ni maknanya bapa mertua Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah. Abang pada Utbah, Syaibah bin Rabi'ah. Anak kepada Utbah bin Rabi'ah ni tadi Al-Walid bin Utbah. Yang ni adik-beradik dengan Hindun. Tiga-tiga ni mara ke depan nak melawan, ya, nak kita panggil sword fighting lah. Nak lawan pedang, ya, dengan 3 pendekar, 3 pahlawan daripada kalangan sahabat Nabi Muhajirin. Ya, mereka nak lawan dengan Muhajirin. Tiba-tiba yang datang orang Ansar, tak layan dia tuan-tuan, tak layan. Ya, tak level dengan mereka. Mereka tak nak lawan. Mereka minta Nabi hantar Muhajirin. Ya, Muhajirin yang Nabi nak hantar bukan Abu Bakar, sebab Abu Bakar Bani Taim. Bani Taim duduk bawah tuan-tuan. Yang Nabi hantar bukan Saidina kita panggil, ya, Saidina Umar. Umar daripada Bani Adi bawah tuan-tuan. Ya, yang lawan siapa tuan-tuan? Hamzah, sebab dia Bani Hashim. Ya, yang lawan adalah Ali Bani Hashim. Yang lawan ialah siapa dia? Kita panggil Ubaidah, ya, bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris dia bukan Bani Hashim, tapi dia adik pada Hashim. Siapa dia? Bani Al-Muttalib, daripada Abdul Manaf juga tuan-tuan. Ya. Baru, ya, 3 pendekar, 3 pahlawan daripada Bani Umayyah, baru mereka nak lawan. Maknanya dalam perang pun mereka pilih bulu tuan-tuan. Ya, mereka masih nak mempertahankan status sosial mereka. Tak ada nak lawan orang biasa-biasa, tak lawan tuan-tuan. Ya, pasal apa Khalid tak lawan pada masa tu? Ya, sebab Khalid satu muda, yang kedua Khalid Bani Mahzum. Ya, dan atas dia siapa? Atas dia ada Bani Umayyah. Bani Hashim paling tinggi, nombor 2 Bani Umayyah, nombor 3 Bani Makhzum. 3 ni paling utama tuan-tuan. Sebab tu Nabi kahwin dengan perempuan Bani Umayyah untuk meredakan, ya, kita kata kita panggil, ya, konfrontasi antara Bani Umayyah tu dengan Bani Hashim, ya, senang je kahwin je lah tuan-tuan. Nabi kahwinkan anak Nabi Ruqayyah dengan lelaki Bani Umayyah, Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi sendiri kahwin dengan anak Abu Sufyan. Siapa dia? Ramlah ataupun Ummu Habibah. Selesai masalah tuan-tuan.
Ya. Sebab tu Khalid bin Al-Walid, cuba kita tengok, ya. Antara perkara yang membuka pintu hati dia masuk Islam memang hidayah daripada Allah pasti, ya. Tetapi kerana perkahwinan Nabi dengan sepupu dia. Nabi kahwin dengan sepupu Khalid tu. Siapa sepupu Khalid tu, tuan-tuan? Sepupu Khalid tu adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah, tuan-tuan. Ya. Lebih-lebih lagi Ummu Salamah pada ketika itu kematian suami. Dia kematian suami, masih mengandung, syarat mengandung, anak ada 3 lagi, campur dengan yang anak bersalin ni 4, tuan-tuan. Ya, dalam keadaan anak kecil-kecil, Nabi ya offer untuk ambil apa ni Ummu Salamah sebagai isteri. Semua orang tahu, tuan-tuan. Ya. Nabi kahwin dengan seorang janda, anak kecil-kecil daripada Bani Mahzum. Nabi muliakan wanita Bani Mahzum. Cuba tengok. Bagaimana Bani Mahzum ya membuka mata melihat bagaimana Nabi memuliakan perempuan daripada Bani Mahzum. Abu Jahal matilah dalam perang Badar, tuan-tuan. Yang ada Bani Mahzum siapa pada ketika itu? Yang ada adalah Khalid bin Al-Walid. Ya, kita tengok, tuan-tuan. Dah mula dah dia melihat ya betapa mulianya Nabi, terutamanya Nabi datang dari Bani Hashim. Ya, jadi maksudnya perkahwinan Bani Hashim tu dengan kabilah-kabilah Quraisy yang lain yang bawah daripada mereka itu antara cara dakwah yang sangat terbukti berjaya, tuan-tuan. Ya, Nabi buat sendiri. Nabi kahwinkan anak Nabi pun sama juga, tuan-tuan. Ya, jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya cara untuk menjaga mereka, menjaga persatuan penduduk Mekah lah. Tak kahwin dengan orang luar. Kalau nak kahwin pun isteri kedua ketiga. Isteri pertama duduk di Mekah tu. Salah satu sebab mengapa mereka sangat menentang munculnya Islam adalah ketika mereka memandang Islam merupakan ancaman bagi keutuhan persatuan kaum Quraisy. Macam mana pula kita kata Islam pecah belah? Sebab, contoh tengok Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar zaman jahiliah ada 2 isteri. Yang pertama adalah Qutailah, ya. Yang kedua adalah Ummur Ruman. Qutailah mak kepada Asma, Ummur Ruman mak kepada Aisyah. Ya. Ketika Abu Bakar masuk Islam, dia ajak keluarganya semua masuk Islam. Qutailah tak masuk Islam, tuan-tuan. Sampai kesudah Qutailah tak masuk Islam. Ya. Tapi anak dia Asma dengan Abdul Rahman masuk Islam. Cuba tuan-tuan bayang, berpisah dah. Ya, anak dengan bapa, anak dengan mak dengan suami apa ni, isteri dengan suami berpisah dah. Nampak macam Islam memecah belah kan, sebab dah bukan apa ni hubungan keluarga. Hubungan keluarga macam tadilah, sebab dah isteri bukan Islam, jadi makna tak duduk sekali dah. Sama juga dengan Ummur Ruman, kita kata. Ummur Ruman masuk Islam. Mak kepada Aisyah, Aisyah masuk Islam. Tapi abang dia, abang Aisyah, nama Abdul Rahman, tak masuk Islam. Lawan Abu Bakar, tuan-tuan. Ya, dalam perang Badar, dia datang, dia cari Abu Bakar, nak dibunuhnya Abu Bakar tu. Sehingga Nabi kata, kalau jumpa Abdul Rahman, Abu Bakar kena mengelak. Ya, sebab apa? Sebab kalau mereka berlawan, salah satunya akan mati, tuan-tuan. Ya, dan memang betul. Akhirnya Abdul Rahman, kita kata, sampai satu tahap, ya, kawan-kawan dah masuk Islam belaka dah. Kebenaran Islam tu semakin terbukti. Ya, apa yang berlaku, tuan-tuan? Masuk Islam juga dia, Abdul Rahman. Sebab tu dalam peristiwa haji pada tahun yang ke-10 Hijrah, ya, kita tengok ketika Aisyah nak buat umrah, sebab Aisyah dia buat haji ifrad, dia buat haji dulu kemudian baru buat umrah. Nabi tak sempat nak menemani Aisyah untuk ke apa? Untuk ke apa kita panggil Tan'im, ya. Maka Nabi minta Abdul Rahman. Abdul Rahman teman. Abdul Rahman dah masuk Islam, ya. Dia datang untuk buat haji, tuan-tuan. Jadi maksudnya nak bagi tahu, macam itulah kedudukan mereka, tuan-tuan, ya. Mereka melihat Islam ni memecah belah kan antara suami isteri. Ada yang masuk Islam, ada yang bapa tak masuk, ada mak masuk, ada yang berbunuh sesama. Maknanya itu tuduhan yang mereka tengok, tuan-tuan, ya. Islam merupakan ancaman bagi keutuhan persatuan. Dan yang membuat mereka sangat marah ya adalah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah kemudian ke Madinah. Oh, tuan-tuan. Macam mana mereka boleh terlepas orang Islam boleh berhijrah ke negara Habasyah ya ataupun kita panggil Abyssinian Empire, satu empire besar. Ya, rajanya raja yang hebat ya, Najasyi kita panggil. Ya, jadi orang Quraisy ya dia hantar Amr bin Al-As untuk lobby supaya Najasyi batalkan suaka politik yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi ya yang diketuai oleh Osman, Ja'far bin Abi Talib dan seumpamanya, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu ya raja pun ya terima hadiah. Mereka bagi hadiah, bawa hadiah, barang-barang kulit ya dan benda-benda yang orang kata orang Mekah buat. Orang Mekah ni pandai menjahit. Ya, jadi dibawa barang-barang yang memang raja pun suka, tuan-tuan. Tapi syaratnya batalkan suaka politik ya. Jadi Najasyi pulangkan balik. Maknanya dia nak rasuah. Najasyi dan nak rasuah menteri-menteri. Tak mahu dia, tuan-tuan. Najasyi bukan macam tu sifat dia. Ya, dia orang yang beragama dengan agama Injil pada masa itu, akhirnya masuk Islam. Ya, jadi orang Islam terjaga, marah dia, ya. Jadi kemudian orang Islam di Mekah tu berjaya pula hijrah ke Madinah, lagi menimbulkan kemarahan mereka.
Wewenang ini selanjutnya dipegang oleh anak-anak Qusay. Qusay bin Kilab ni bapa kepada ya Abdul Manaf. Qusay bin Kilab ya. Qusay bin Kilab atas pada Abdul Manaf. Nabi ya bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, bapa Hashim ya, siapa dia? Abdul Manaf, bapa Abdul Manaf tu Qusay bin Kilab. Ya. Jadi apa ni, kuasa ya, autoriti dipegang oleh anak-anak Qusay. Anak Qusay ada 3 tuan-tuan. Ya, siapa dia? Abdul Manaf salah seorang, ya, abang dia Abdul Dar, ya, dan adik dia Abdul Uzza. Ya, ini anak kepada Qusay. Ya, tuan-tuan ingat 3 Abdul. 3 Abdul tuan-tuan. Ya, yang pertama yang sulung Abdul Dar, nombor 2 Abdul Manaf, yang ketiga adalah Abdul Uzza. Abdul Dar siapa dia? Abdul Dar anak sulung. Patutnya bila Qusay bin Kilab meninggal, maka Abdul Dar lah yang pegang jawatan tu, gantikan bapa dia. Tapi dari segi karisma, ya, dari segi apa kita panggil ya, apa kita panggil dia punya ciri-ciri kepimpinan, ya, nampak lebih pada Abdul Manaf. Abdul Manaf anak nombor 2. Abdul Manaf tu moyang bapa pada Hashim tu lah, ya. Jadi Abdul Dar akhirnya dia ni sayang ke adik dia, dan dia tahu adik dia boleh jadi pemimpin paling 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 adil, dia bagi pada laluan pada adik dia. Itu mula berpindah tuan-tuan kepada Abdul Manaf tu. Patutnya Abdul Dar. Dan Abdul Dar ni dia ada keturunan dia lah. Ya, keturunan dia yang paling hebat adalah ya, dia punya cicit dia tuan-tuan. Ya, siapa dia? Mus'ab bin Umair. Yang terbunuh, hilang dua-dua tangan dalam perang Uhud sebab dia pegang bendera. Jadi tangannya dicantas, meninggal dia tuan-tuan. Ya, dalam keadaan hilang dua-dua tangan tu. Jadi nak bagi tahu Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang muka macam Nabi. Tak pelik lah tuan-tuan, sebab dia datang daripada keluarga Nabi. Dia adalah Nabi punya, kita panggil first cousin lah. Ya, first cousin Nabi. Nabi punya 4 pupu. Sebab moyang dia, siapa tuan-tuan? Adalah Abdul Dar. Sedangkan Nabi punya moyang Abdul Manaf. Ya, moyang nombor 2. Ya, moyang nombor 1 Nabi Hashim lah. Atas pada Hashim tu. Kemudian kita ada Abdul Uzza. Tadi Abdul Dar anak sulung, nombor 2 Abdul Manaf, nombor 3 ialah adalah Abdul Uzza. Siapa dia Abdul Uzza? Abdul Uzza ni ya, datuk pula kepada Khuwailid. Khuwailid siapa dia? Bapa pada Khadijah. Maknanya pimai-pimai tang tu tuan-tuan, dia tak pergi jauh. Dia di kalangan dia aja, kahwin dengan sepupu ataupun second cousin ataupun third cousin ataupun fourth cousin. Dia macam tu je tuan-tuan. Ya, dia ni semua ni datang daripada family yang sama. Ya, semua daripada anak keturunan 3 adik-beradik ya, anak Qusay tadi. Sama ada mereka Abdul Uzza daripada Abdul Manaf ataupun Abdul Dar. Tiga Abdul ni adalah anak daripada Qusay bin Kilab. Ya. Dia tak lari tuan-tuan. Muawiyah ke daripada Bani Umayyah tu, keturunan dia Abdul Dar daripada Abdul Syam anak kepada Abdul Manaf anak kepada siapa? Qusay bin Kilab. Dia akan pergi ke tempat yang sama juga tuan-tuan. Cuma bila anak-anak tu dah berpecah-pecah lah, ya. Tapi mereka kalau boleh tak nak bagi orang lain selain daripada orang Mekah untuk kontrol Mekah tu. Ya. Jadi Qusay beserta anak cucu dia lah. Anak cucunya Abdul Manaf tadilah, ya. Kemudian Hashim, ya, turun kepada Abdul Muttalib dan seterusnya. Untuk menangani urusan penting yang mengarah pada kemajuan Mekah tu, ya. Sebab mereka in control of jamaah haji dan umrah. Pada waktu yang sama, kedudukan, keutamaan dan kemuliaan mereka semakin nampak hingga semakin percaya diri dalam memimpin kaum. Memang terbukti mereka memang boleh buat kerja tuan-tuan. Ya, mereka boleh perform, mereka boleh deliver. Jika kita perhatikan apa yang telah mereka perbuat, maka sebenarnya Qusay lah yang telah mengumpulkan Quraisy dan menguatkan kedudukan di Mekah serta mengelola urusan-urusan memang. Ya, Qusay ni memang popular tuan-tuan. Ya, Qusay ni nama dia Qaf Sad ya, Qusay. Ya, Qusay ni nama, biasanya pemimpin-pemimpin hebat-hebat ada nama anak Qusay tuan-tuan. Ya, kalau zaman moden kita apa kita panggil ya, Saddam Hussein contoh. Saddam Hussein dia ada beberapa orang anak dia yang jadi orang kanan dia. Antara salah seorang anak dia adalah Qusay bin Saddam. Qusay tu tuan-tuan matilah ya, dalam bila US datang tu matilah, perang mati dia ya, Qusay. Dia ada Uday ya, dia ada Qusay tuan-tuan ya. Qusay itu memang anak Saddam Hussein. Biasanya kalau kita tengok orang Arab di Timur Tengah ni ya, anak-anak mereka tu biasanya cucu ke apa mesti ada nama Qusay ya. Jadi Qusay lah yang telah mengumpulkan Quraisy, menguatkan kedudukan. Sesudah Qusay, anak-anak dia 3 orang tadi. Anak dia 3 tadi. Ustaz dah sebut tadi, yang pertama Abdul Dar. Abdu Ad-Dar, yang kedua Abdu Manaf, bukan Abdul tuan-tuan ya. Abdu Manaf ya. Nombor 3 adalah
Abdul Uzza, ya. Jadi kalau Abdul Dar, keturunan dia yang terhebat Mus'ab bin Umair. Muka macam Nabi, ya. Yang Abdul Manaf dah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua daripada situlah. Ya, Bani Hashim ni, ya. Hamzah pun daripada Abdul Manaf, ya. Abu Talib, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, semua tu datang daripada keluarga Bani Hashim, ya, daripada Abdul Manaf. Nombor 3, ya, apa ni, Abdul Uzza tu Khadijah lah. Khadijah, ya. Kemudian Waraqah bin Naufal, ya, yang pendeta yang bagi tahu Nabi bahawasanya yang Nabi jumpa di Jabal apa, Jabal Nur tu adalah, ya, apa ni, Jibril alaihissalam yang pernah datang jumpa Nabi Musa, ya, yang datang bawa kitab Taurat pada dia. Kemudian apa lagi, ya? Kita kata apa, Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam adalah anak saudara kepada apa? Kepada Khadijah. Ya, maknanya bapa dia Hizam tu, Hizam bin Khuwailid, adik-beradik lah. Az-Zubair bin Awam, Awam tu juga tuan-tuan, ya, adalah daripada anak Khuwailid juga. Jadi pimai-pimai tantu juga tuan-tuan. Jadi adik-beradik pada Khadijah tu Awam, ya, bin Khuwailid kahwin dengan Safiyah, Safiyah Bani Hashim. Ya, dapat anak Az-Zubair. Az-Zubair pula kahwin dengan apa ni, Asma', ya, daripada Bani Taim Abu Bakar. Maknanya memang semua Quraisy tuan-tuan. Semua keturunan Abdul Manaf biasanya. Ataupun paling kurang keturunan Qusay bin Kilab. Ya. Jadi anak-anak yang lain pegang jawatan apa kita panggil, penting di Mekah, ya, bagi minum orang. Siqayatul Hajj dipanggil. Quran pun rakamkan ayat ni tuan-tuan, ya. Aja'altum siqayatul Hajj wa imaratal Masjidil Haram, ya, dalam surah Taubah. Ya, adakah kamu menyangka, ya, kamu bagi minum pada jemaah haji, kamu imarahkan, jaga masjid, bersihkan dia, cuci dan sebagainya, itu jauh lebih baik daripada orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Itu jauh lebih baik daripada orang yang berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah. Tak sama Allah kata. Walaupun buat kerja baik tuan-tuan, ya, kerja ni ikhlas. Mereka kerja ni, ya, sebahagian mereka memang betul-betul buat kerja untuk apa, mencari redha Allah lah bagi mereka kan. Ya, tak ada habuan apa-apa. Tapi macam tadilah tuan-tuan, ya. Mereka tak beriman, bila tak beriman sayang. Ya, ibadah ataupun kebaikan yang mereka buat tu tak ada apa-apa kebaikan, ya, tak masuk dalam apa, akaun pahala dia, unless kalau dia syahadah je, semua tu masuk dalam mereka punya akaun pahala tuan-tuan. Semua dosa diampun dan semua kebaikan dikira sebagai pahala. Untunglah, ya, tapi kena syahadah dulu. Kemudian bagi minum sudah, ya, menjamu mereka, memang mereka bagi makan tuan-tuan, menjaga pintu Kaabah, pegang panji-panji, bertanggungjawab atas balai pertemuan, ya. Jadi ada apa kita panggil, ya, ada tempat mesyuarah, ya, macam Dewan Undangan Negeri dia lah. Ya, jadi Hashim bin Abdul Manaf, Nabi punya moyang, ya, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay tadi, ya, bapa kepada 3 Abdul tadi. Salah satu Abdul tu Abdul Manaf yang ganti Qusay setelah Qusay meninggal. Abdul Manaf pula bila meninggal ambil anak dia pula Hashim sebagai apa? Ya, sebagai pemimpin Mekah. Nanti Hashim dapat anak Abdul Muttalib. Teruslah sampai Abdullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak dia Hashim makin berpengaruh setelah melakukan perjanjian dagang dan memperluaskan zon perdagangan di Mekah dengan cara mengembangkannya dari batas-batas lokal, ya. Asalnya dia di peringkat lokal saja, ya, dah menuju kepada international lah, global. Dimulai dengan menggali beberapa sumur untuk kepentingan kaum Quraisy sekaligus jemaah haji tuan-tuan, ya. Sebab, ya, nanti anak dia lagi hebat lah, ya. Sebab apa, ya, sebab anak dia yang jumpa dengan telaga Zam-Zam tu. Ketika itu telaga Zam-Zam tu memang dah ada sejak zaman dulu lagi tuan-tuan, ya. Ditemui oleh Ismail dan juga maknya Hajar. Itu zaman Nabi Allah Ibrahim lagi, ya. Tetapi Puak Jurhum bila dia kalah, ya. Jurhum ni mana isteri pada Nabi Ismail. Dia punya keturunan dia bila mereka kalah, ya, dalam apa ni pertempuran lawan dengan apa kita panggil Amalikah. Amalikah ni orang Arab juga, ya, tetapi mereka bukan orang Quraisy Mekah. Jadi mereka datang lawan dengan Bani Jurhum kalah. Jadi Amalikah, ya, Amalikah ni mereka lah, ya, yang apa kita panggil, ya, kita panggil the giants, ya, the Arab giants, badan besar tuan-tuan, ya. Jadi mereka lah yang dapat menguasai Mekah. Jadi Jurhum bila mereka nak keluar dari Mekah dah kalah, mereka tutup telaga Zam-Zam tu. Jadi telaga Zam-Zam tu hilang, orang tak tahu, ya, ratusan tahun tuan-tuan. Jumpa balik pada zaman Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak pada Hashim tadilah, ya. Dia dermawan. Ya, jadi, ya, apa, atas sikit ketika Al-Muttalib saudara Hashim, adik pada Hashim, dikenal sebagai orang yang tekun beribadah.
menjauhi perangai-perangai jelek ya, seperti kezaliman dan kelalaian lah tuan-tuan ya, tak ada. Tu kita kata tadi kita ada bincang tentang ada tak orang Mekah yang masih pegang pada agama Nabi Allah Ibrahim, masih ada. Antaranya kita sebut tadi adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ya, beliau adalah orang yang ke-10 di zaman syurga ya, dia adalah adik ipar kepada Umar bin Al-Khattab kerana Sa'id bin Zaid kahwin dengan adik Umar, yakni Fatimah binti Al-Khattab. Bapa dia tu, keluarganya, the whole family, keluarganya tu adalah agama apa? Agama Hanif ataupun Hunafa, golongan Hunafa. Ya, sebelum tu ada adik pada Hashim. Adik pada Hashim Al-Muttalib tuan-tuan ya. Jadi Al-Muttalib tu adik pada Hashim, beliau terkenal sebagai orang yang kita sebut sebagai orang yang beribadah, kuat ibadah, menjauhi perkara-perkara buruk ya, tak minum arak, tak berjudi ya dan sebagainya. Di sisi lain dia sentiasa menganjurkan untuk berakhlak mulia. Sebab Al-Muttalib inilah yang akhirnya mencari apa kita panggil kakak ipar dia ya, sebab Hashim meninggal di Palestin. Jadi bila Hashim meninggal di Palestin, orang tak tahu kata ya, Hashim tu ada kahwin dengan perempuan daripada Madinah ya, Salma binti Amar. Ya, jadi bila maklumat tentang Hashim kahwin dengan kakak ipar dia tu timbul ya, maka Al-Muttalib ya, orang yang berhati mulia, berakhlak mulia, dia pergi cari kakak dia di Madinah tu tuan-tuan. Ya, cari daripada kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ni daripada Khazraj. Ya, orang Aus lah, orang Khazraj lah ya, daripada Ansar. Dia jumpa, dia minta maaf tuan-tuan kerana dia abaikan kakak ipar dia selama ni sebab dia tak tahu cerita. Ya, sebab masa rombongan Hashim pergi ke berniaga di negeri Syam tu, dia tak pergi ya, dia tak duduk dalam rombongan tersebut ya, sebab dia yang jadi caretaker Madinah Mekah. Bila abang dia pergi, dia jadi caretaker Mekah, tunggu abang dia balik, rupanya abang dia tak balik, meninggal tuan-tuan. Jadi dia terus pegang jawatan sebagai caretaker Mekah. Sampailah dia tahu rupanya abang dia ada isteri ya di Madinah, dia pun kejar pergi ke Yasrib pada masa tu, jumpa dengan kakak ipar dia dan baru tahu rupanya ada anak ya, kakak ipar dia dengan Hashim. Baru tahu tuan-tuan. Anak tu adalah Syaibah. Syaibah itulah yang dibawa balik oleh Al-Muttalib pergi ke Mekah. Orang duk ingat Syaibah tu adalah hamba yang Al-Muttalib beli. Sebab tu hamba Abdun, orang panggil Abdul Muttalib. Abdun lil Muttalib maknanya hamba kepada Al-Muttalib. Akhirnya orang panggil Abdul Muttalib. Ya, kita pun tahu cerita ni pun ada dalam Ar-Rahiqul Maktum pun ada tuan-tuan, ada Sil Nektar dia. Ya, tapi tidak terlalu detail lah perbincangannya tu. Ya, perbincangan lebih detail tu dalam kitab-kitab sirah yang lain lah, yang lebih besar lah, Ibnu Hisham sebagai contoh. Ya, sirah Ibnu Hisham. Jadi dalam ni pun ada cerita tuan-tuan ya, tapi taklah menyeluruh sangat ya. Jadi kita kena gabung-gabung lah. Ya, daripada kitab-kitab lain ya, baru kita dapat the whole picture. Okey tuan-tuan ya. Sedangkan Abdul Muttalib bin Hashim ya lebih dikenal sebagai dermawan kerana kemurahan hatinya, juga dikenal dengan julukan ya dipanggil Syaibatul Hamdi tuan-tuan. Syaibah ya, Syaibah tu orang tua ya. Maknanya orang tua. Ya, sebab dia masa lahir dia sudah dipanggil Syaibah. Kerana dikatakan ya di celah-celah rambut hitam dia tu, budak kecil ada sehelai rambut putih, ada uban. Jadi Syaibah tu juga merujuk kepada kita panggil sehelai uban. Ya, ataupun merujuk kepada orang tua. Syaibah ya. Jadi kakek-kakek tu datuk lah. Ya, yang Hamdi ya, kakek pujian, maknanya orang baik. Orang duk puji dia sebab dia pemurah orang dia, ya, Abdul Muttalib ni. Jadi Abdul Muttalib ni datuk Nabi pemurah, ya. Jadi datuk Nabi ni sudah berusia tua lah, ya. Dan dia yang jaga Nabi ketika mak Nabi wafat. Kan 2 tahun dia sempat jaga Nabi tuan-tuan, ya. Kerana banyaknya manusia yang memujinya, maka dia dipanggil Syaibatul Hamdi, Syaibah Al-Hamdi, atau kita sambung Syaibatul Hamdi. Dia dikenal sebagai orang yang menggali sumur Zam-Zam. Betul tuan-tuan? Hilang dah ratusan tahun. Ya. Jadi Allah muliakan Abdul Muttalib, datuk Nabi, dengan memberikan dia mimpi yang baik. Ya, ru'ya sadiqah. Ya, dapat ru'ya. Ru'ya itu adalah mimpi yang baik, datang dalam tidur. Ya. Dan beliau memberitahu kepada exco dia di Dewan Undangan Negeri Mekah tu. Orang tak percaya. Orang kata dah bertahun hilang dah. Ya, tiba-tiba kau mimpi, kau kata kau tahu dia punya location dia. Ya, tak percaya. Tak ada orang percaya tuan-tuan. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Abdul Muttalib dengan bantuan anak dia seorang. Masa tu dia belum ada anak lelaki ramai lagi, anak dia seorang, Al-Haris. Al-Haris adalah Nabi punya Pak Long Nabi, anak sulung kepada Abdul Muttalib ya, adalah Al-Haris. Masa tu Abu Lahab tak ada lagi, Abu Talib semua tak ada lagi tuan-tuan. Al-Haris lagi tua lah ya. Jadi Al-Haris ni adalah bapa pada Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan tadi yang Bani Umayyah tadi. Ini Abu Sufyan daripada Bani Hashim.
Al-Haris ni adik-beradik pada apa? Anak pada Abdul Muttalib, salah seorangnya. Ya, adik-beradik. Tapi mak lain lah. Dengan Abdullah bapa Nabi. Dengan Abu Talib. Ya, dengan apa ni? Apa kita panggil? Umaymah binti Abdul Muttalib. Dengan Hamzah, dengan Abbas. Ya, ni semua mak lain-lain tuan-tuan. Ya, jadi satu bapa. Ya, tapi tetap satu bapa lah. Jadi dia, kita tahulah. Ya, apa Abdul Muttalib ni ya dia tak lahir tak ada banyak anak lagi, dia ada Al-Haris. Al-Haris lah yang tolong bapa dia untuk gali sumur tadi, telaga. Bila air terpancuk keluar, semua orang pakat datang untuk tumpang sekaki tuan-tuan. Masa kita susah orang tak tolong ya. Setelah kita berjaya baru nak tolong ya. Jadi Allah muliakan ya Abdul Muttalib tu dengan jumpanya balik sumur Zam-Zam, airnya meluap hingga ke sumur-sumur lain di Mekah. Ya, jadi ada apa kita panggil, ada sumber air hakiki lah ya. Kerana melimpah dan berkesinambungan dan rasa airnya lebih nikmat daripada air yang ada di sumur-sumur lain. Memang tak boleh lawan lah Zam-Zam ya. Sudah tentu air terbaik di atas muka bumi tuan-tuan ya. Selepas daripada air yang keluar daripada, kalau kemuliaan, air yang keluar daripada tubuh Nabi lah. Daripada jari jemari Nabi kan. Ketika para sahabat bermusafir, kehabisan air, mereka datang jumpa Nabi, Nabi minta kirbah. Kirbah tu adalah bekas air yang dibuat daripada kulit kambing biri-biri biasanya. Nabi masukkan jari-jari Nabi yang mulia, dengan izin Allah keluar air daripada celah-celah jari Nabi. Itulah yang dikatakan air paling mulia. Akramul miyah ya fil ardi. Ya, air yang paling mulia atas muka bumi, air yang keluar pada celah-celah jari Nabi. Sebab datang pada Nabi tuan-tuan. Air Zam-Zam memang mulia ya, tapi dia tidak datang daripada tubuh badan Nabi tu. Jadi para ulama sebut ya, air tadi yang keluar daripada tubuh Nabi itu paling mulia lah tuan-tuan, paling berkat lah. Ya, sebab tu doa Nabi, ya, ludah Nabi, ya kita kata apa? Jampi serapah ya, kita panggil ruqyah yang Nabi sebut, sudah tentu yang terbaik lah. Dah tentulah tuan-tuan ya, orang yang patah jadi sembuh, orang yang sakit mata macam Ali dalam perang Khaybar jadi sembuh. Itu semua ya yang boleh dibuat oleh Nabi saja, orang lain tak boleh ya. Kambing biri-biri betina yang belum ya masih dara lagi, kambing biri-biri betina tapi dara lagi. Ya, belum ada mana-mana kambing jantan yang menyentuh dia. Ya, dengan izin Allah, bila Nabi sapu pada kantung susunya, dengan izin Allah keluar susu, boleh diminum oleh Nabi Abu Bakar, oleh Ummu Ma'bad, oleh suaminya, dan masih boleh disimpan lagi. Jadi ini semua benda-benda yang kita panggil sebagai dalil an-nubuwah, tanda-tanda kenabian, tuan-tuan. Jadi kalau mukjizat, itu sifatnya mengalahkan musuh. Ya. Jadi airnya lebih nikmat, padahal sebelum menggali sumur Zam-Zam, anak-anak Qusay mendatangkan air dari sumur-sumur di luar Mekah. Jadi terpaksa bawa air daripada luar. Mekah tak ada sumber air ya. Tetapi setelah bertemu dengan telaga Zam-Zam, maka lagi mulialah Abdul Muttalib tu, orang recognize lah dia tuan-tuan. Okey, ada soalan silakan ya, panjang dah kita bincang. Kalau ada soalan silakan tuan-tuan ya. Ya. Ustaz nak tanya tentang keturunan bonda Nabi Aminah. Hmm. Dia daripada ni kan Ustaz, Kilab tu dia ada dua anak ya Ustaz, Qusay Betul. dan Zuhrah Ya. Dia ada Qusay ya, Kilab tu maknanya bapa kepada Qusay tadi. Jadi bapa kepada Qusay adalah Kilab. Kilab ada dua anak, betul macam Kak Nam sebut ya. Yang pertama adalah Kilab tadi ada dua anak. Yang pertama Qusay, yang kedua adalah tadilah siapa kita panggil nama dia, Zuhrah tadilah. Ya, bukan Zuhrah, apa nama dia? Apa namanya Kak Nam tadi? Zuhrah Ustaz. Atas pada Zuhrah lagi, ada satu lagi tu. Ya, Saya tak tahu. Tak tahu ya. Jadi kalau tak salahnya adalah Abdul Manaf juga ya, Abdul Manaf. Ya, dia namakannya Abdul Manaf juga ya. Jadi Abdul Manaf ataupun Zuhrah lah, mungkin Zuhrah lah, Abdul Manaf bawah lagi kan, sebab mak Nabi itu Aminah binti Wahab, Wahab binti Abdul Manaf, betul. Abdul Manaf Abdul Manaf bin Zuhrah. Ya, Zuhrah bin Kilab ya, Zuhrah bin Kilab mungkinlah ya, betul lah tu. Jadi maksudnya dia tak lari juga, cuma Aminah ya, Aminah binti Wahab ni mak Nabi ni, dia bukan daripada Qusay. Tapi dia daripada Zuhrah, tapi dua-dua Zuhrah dan Qusay anak kepada Kilab. Tuan-tuan kena buat dalam bentuk family tree baru nampak ya. Tapi betul ya. Maknanya tak lari tuan-tuan, semua orang Quraisy juga. Ya, Kanap, ada apa lagi? Ada lain? Silakan tuan-tuan ya. Kak Mariatun ada apa? Kak Adilah ya, silakan. Ustaz, dalam chat ada soalan. Ya, apa dia soalan, tolong bacakan. Al-Malak tu sama ke yang Netanyahu sebut Amalik? Oh, Amalikah dalam bahasa Arab dia panggil Amalikah.
Mungkinlah ya. Sebab dia memang selalu duk sebut. Sebab ya, tapi nak bagi tahu sebenarnya tentera Bani Israel yang dibawa yang duduk di yang sesat selama 40 tahun tu Bani Israel. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun wafat, Allah lantik Yusha' bin Nun. Yusha' tu adalah apa kita panggil? Joshua. Ya, Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang bawa Bani Israel masuk ke Palestin melalui Jericho, tapi nak masuk tu mereka berlawan dengan golongan Amalikah. Golongan Amalikah tu, ya, Goliath tu lah tuan-tuan antaranya. Ya, jadi kalau dia sebut Amalikah bukan Bani Israel. Amalikah tu puak yang menguasai tempat tersebut. Jadi kalau Netanyahu kata mereka ni daripada Amalikah, ya, we are from Amalek tadi, ya. We are the soldiers of Amalek, maknanya dia menganggap dia daripada Goliath, maknanya dia bukan daripada Bani Israel, bukan tuan-tuan. Ya, Ustaz pun ingat ya dia ada sebut Amalek tu. Tapi Amalek tu merujuk pada Amalikah. Amalikah tu memang duduk di Palestin. Ya, tetapi dia dikalahkan oleh Nabi Yusha' bin Nun, ya, yang bawa Bani Israel untuk masuk. Sebab apa Bani Israel boleh duduk di Palestin? Sebab mereka berjaya mengalahkan Amalikah. Amalikah tu jahat tuan-tuan. Amalikah tu Goliath lah, ya, yang lawan dengan Talut dan juga lawan dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Lain ada apa? Jadi makna dia isytihar diri dia sebagai orang jahat. Ya, memang dia duduk Palestin, tapi dia bukan Bani Israel. Maknanya secara tidak langsung dia menafikan dia tu Bani Israel. Ya, dia menafikan. Tapi dia claim kawasan tu kawasan dia sebab dia punya datuk nenek dia Goliath tu pernah duduk di situ. Jadi di situ pun jelas dia bukan Bani Israel. Dia bukan daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, bukan daripada 12 tu tuan-tuan. Sebab tu mereka selalu dipanggil sebagai tribe number 13. Zionis ni tuan-tuan, tribe number 13. Mereka bukan daripada anak Nabi Yaqub. Mereka bukan Robin, bukan Syam'un, bukan Yusuf, bukan Lawi. Ya, bukan tuan-tuan, bukan 12 ni. Ya, betul. Mereka adalah kumpulan yang ke-13 tuan-tuan. Dan dia pun claim dia Amalek. Amalek tu Amalikah. Ya, Amalikah ni memang hebat, memang sebab tu mereka ni dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai giant. Ya, Arab giant tuan-tuan. Pasal badan dia besar. Ya, dan mereka ni susah nak dikalahkan, ya, tetapi berjaya dikalahkan, ya, kemudian, ya, oleh oleh Bani Israel. Ya, sebab tu mereka dihalau keluar pula daripada Goliath pun mati tuan-tuan, dibunuh oleh Nabi Daud. Ya, tu cerita dia. Jadi secara tak langsung, terima kasih ya kerana menimbulkan isu ni. Seolah-olah dia menafikan dia tu Bani Israel. Memang dia menafikan. Memang dia bukan Bani Israel pun. Ya, dan mereka ni datang kebanyakannya daripada Isfahan. Mereka datang dari Isfahan tuan-tuan, ya. Jadi Isfahan tu memang ya ada komuniti kita panggil, ya, ada dia punya komuniti, Jewish community duduk di Isfahan tu. Dia ada dia punya kita panggil, ya, dia punya church dia. Ya, ada dia punya sinagog dia tuan-tuan, ada komuniti di Isfahan. Ya, Ustaz pernah ke Isfahan, ya, tapi tak masuk kawasan dia lah. Tapi tahulah, ditunjuklah, ya, area kita lalu kawasan tu ditunjuk ni area ni orang-orang Yahudi, ya, dan Nabi pun sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata nanti bila Dajjal keluar, yang akan menyokong Dajjal itu 70,000 tentera, ya, daripada Isfahan. Daripada tu mungkin Isfahan tu sendiri ataupun, ya, orang-orang yang klaim Yahudi tadi yang telah Zionis yang telah pindah ke kita panggil, ya, ke bumi negeri haram Israel ni lah, ya, di Palestin yang mereka jajah tuan-tuan. Ya, jadi memang kalau kita tengok susu galur menteri-menteri kabinet Netanyahu tu, termasuk Netanyahu, mereka ni kebanyakannya memang sebahagian datang daripada, ya, memang datang daripada Eropah pun ada. Tapi sebahagian datang daripada Isfahan, daripada Iran tuan-tuan. Ya, tapi mereka ni bukan Persian tuan-tuan, ya. Ada mix lah, campur lah tuan-tuan. Tapi mereka claim, ya, mereka ni adalah daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, bukan tuan-tuan, mereka bukan. Ya, mereka tak ada terlibat pun. Mereka tak ada kena-mengena pun tuan-tuan asal dia. Okey, ya, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Ada soalan lagi? Tak ada, Ustaz. Tak ada, ya. Okey, kita baca sikit lagi. Abdul Muttalib bukanlah orang yang paling kaya di Quraisy, memanglah. Ya, juga bukan satu-satunya pemuka Mekah, memanglah, ya. Kita tahu dia bukan ada kita panggil soul power, bukan, ya. Dia ada orang lain lagi. Tetapi kaitannya dengan pengurusan Kaabah, ya, dan dia punya pelayanannya terhadap jamaah haji menjadikannya termasuk di antara orang yang paling mulia lah, yang terpandang ni mana paling mulia. Dan dialah yang berkomunikasi dengan Abrahah, ya.
Pasal bila Abraha datang, tentera bergajah, Abraha tak panggil orang lain tuan-tuan. Abraha panggil siapa? Abdul Muttalib. Ya, walaupun ada lagi orang lain ya, tapi Abdul Muttalib tu yang antara yang paling terpandang. Kata-katanya tu dianggap sebagai kata-kata orang Mekah. Dia represent ya orang Mekah tu. Jadi Abraha datang nak menyerang Kaabah ya, nak runtuhkan Kaabah tu ya. Jadi dia pun datang ya, dia jemput Abdul Muttalib datang. Menjelang Islam muncul, Abu Talib bin Abdul Muttalib pula anak dia mendapat ya wewenang, maknanya autoriti untuk mengurus jamuan bagi jemaah haji dan memberi minum kepada mereka. Memanglah ini memang kerja yang mereka buat secara turun-temurun ya. Jadi balik pada Abraha tadi. Jadi bila Abraha ya datang, dia tahu dah ya, datang dia tu untuk merobohkan Kaabah. Ya, jadi Abdul Muttalib ya, bila dia datang, dia minta supaya Abraha lepaskan dia punya unta. Unta yang dirampas ya oleh Abraha, sebab Abraha ni dia seorang pemimpin gubernur Yaman yang hebat lah ya. Dia pun pandai military strategi tuan-tuan. Bila dia sampai, apa dia buat? Dia rampas. Dia apa kita panggil ya, dia take over semua apa kita panggil ya, binatang-binatang ya yang digunakan sebagai pembekal susu tadi. Mana unta, kambing semua dia rampas, ditangkap. Supaya orang Mekah tak ada minum lah, tak ada air minum. Nak minum zam-zam je. Selama ni mereka ada zam-zam dan juga susu ya. Jadi bila Abdul Muttalib datang, dia minta supaya Abraha lepaskan dia punya unta-unta tadi. Ya, jadi Abraha macam pandang hina lah pada Abdul Muttalib ya. Dia pemimpin besar, pemimpin hebat yang ada Kaabah. Tiba-tiba dia datang, dia minta lepaskan kambing dan juga unta saja. Ya, macam nak ketawa dia, tuan-tuan ya. Sedihlah tengok ya, macam mana seorang pemimpin hebat macam Abdul Muttalib hanya datang untuk minta supaya dia punya unta dibebaskan. Tapi Abdul Muttalib jawab balik. Abdul Muttalib kata, aku minta unta ya, kerana ana rabbul ibil. Kerana aku ni tuan kepada unta, sebab itulah aku minta. Ya. Wa ammal Kaabah, adapun Kaabah laha rabbun. Kaabah tu ada Tuhan yang menjaga dia. Jadi buat apa aku nak halang kau nak masuk? Kau nak masuk, masuklah. Ya, ada Tuhan yang akan menghalang kau. Masa tu baru ya Abraha faham ya mengapa ya Abdul Muttalib hanya datang minta unta, sebab unta tu milik dia, sebab tu dia nak minta balik. Ya, suruh lepaskan. Tetapi Kaabah dah ada Tuhan yang menjaganya, sebab tu dipanggil Baitullah, rumah Allah tuan-tuan. Ya. Tapi macam biasalah ya, Abraha sebab dia rasa dia mulia, kerana dia beragama Nasrani, dia serang juga. Dan kita tahu Allah hantar Tayran Ababil. Itu selesai tuan-tuan cerita dia. Jadi Abu Talib bin Abdul Muttalib, ya, anak pada Abdul Muttalib, ya, patutnya Abdul Muttalib lantik anaknya Al-Haris. Sebagian riwayat sebut, ya, Al-Haris dah meninggal. Jadi bila dah meninggal, antara anak sulung pada Abdul Muttalib, anak yang paling tua dia adalah Abu Talib lah. Sebab Abu Talib lebih tua daripada bapa Nabi, ya, lebih tua pada Abu Lahab. Abu Lahab tadi beza dengan Nabi 21 tahun. Ya, kalau bapa Nabi masa Nabi lahir 25 tahun, ya. Tahun Nabi lahir itu bapa Nabi itu umur 25 tahun, masa meninggal umur 25. Maknanya bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib adalah abang Abu Lahab. Masa Nabi lahir Abu Lahab 21 tahun. Ya, tahun tersebut ya, kalau lahir Nabi itu, kalau Abdullah hidup dia dah 25 tahun. Mana dia lagi tua daripada Abu Lahab. Tetapi Abu Talib 30 tahun lebih tua tuan-tuan. Jadi Abu Talib lagi tua. Jadi menasabahlah yang dilantik sebagai pengganti Abdul Muttalib bukannya Abu Lahab. Abu Lahab pun orang kaya juga ya. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab, Quran sebut. Ya, tidak memberi manfaat harta dia yang banyak, dan kegiatannya, dia punya kegiatan ekonomi dia tak ada manfaat. Dia punya ladang dia di Taif ya. Binatang ternak dia punya perniagaan apa semua sebagainya di Mekah tu tak ada manfaat. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak sedikit pun memberi manfaat harta dia ya, bahkan dia punya usaha-usaha aktiviti ekonomi dia tu sikit pun tak ada manfaat tuan-tuan. Untuk manfaat akhirat lah, dunia mungkin dapat lah. Ya, akhirat tak dapat. Satu apa pun tak ada dapat tuan-tuan. Rugi dia. Ya, jadi dia 21 tahun lebih tua daripada Nabi. Bapa Nabi ya Abdullah 25 tahun ya. Sebab itu Abu Lahab ni dia gembiralah bila Aminah lahirkan Nabi tu ya, sebab Aminah tu kakak ipar dia. Dapat pula anak lelaki, comel pula tuan-tuan, mana tak bangga ya. Tapi dialah nanti yang lawan Nabi ketika Nabi bawa wahyu, Nabi bercakap di atas Bukit Safa, dialah orang pertama kata celaka Nabi. Ya, taban laka ya Muhammad, celaka engkau. Allah turunkan ya surah Al-Masad.
tabat yada Abi Lahab wa tab, itu sempena ya apa kita panggil celaan yang dibuat oleh Abu Lahab terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menasabahlah Abu Talib yang jadi pengganti, sebab Abu Talib 30 tahun lebih tua daripada Nabi, tuan-tuan. Ya, jadi dia 30 tahun. 30, Abu Lahab 21, ya. Bapa Nabi Abdullah 25. Memang Abu Talib lah yang lebih tua. Okey, ya. Dia tidak memiliki dana operasi ya untuk tu, ya. Jadi dia tak ada, tuan-tuan, tak ada bajet dia. Sehingga akhirnya dia terpaksa berhutang kepada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Abah orang kaya jugalah, ya. Abah pun bukan tua sangat, ya. Abah ni hanya 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Ya, jadi maknanya Abbas ni sudah mengumpulkan harta yang banyak, ya, semasa awal lagi. Memang Abbas ni orang kaya, kita tahu, ya. Dan Abbas ni adalah salah seorang daripada apa kita panggil, ya, daripada ceti, ya. Zaman awal dia ceti, zaman Nabi di Mekah pun dia ceti lagi. Sampailah, ya, dia nak sampai dia berhijrah masih ceti lagi, tuan-tuan. Ya, cuma bila dia pindah ke Madinah, dia tak tadi ceti lah, sebab Madinah ni ada orang Yahudi pula yang jadi ceti, tuan-tuan, ya. Tapi zaman tu, ya, boleh lagi jadi ceti. Belum ada pengharaman, ya, pengharaman mutlak tu semasa berlakunya Haji Wada' tu, ya. Dan apa kita panggil, sistem yang dibuat oleh orang Arab pada masa tu kita panggil sebagai riba jahiliah. Dia kenakan riba juga, ya. Cuma riba jahiliah ni dia masih berhati perut lagi, tuan-tuan. Ya, kerana dia hanya kenakan penalti atau charges apabila kita tak boleh bayar. Kita tak patuh pada, kalau kita punya bayaran tu on time, okeylah. Ya, tapi kalau kita tak boleh perform, ya, maka kita tak boleh bayar, ya. Kita tak jadi good paymaster, maka baru dikenakan dia punya penalti tadi. Jadi kalau kita pinjam 10, contoh pinjam 10,000 dirham. Dirham ni duit perak. Pinjam 10,000 dirham, katalah bayar dalam masa 3 bulan, contohlah. Ya. Jadi kalau kita boleh bayar within time, sebelum end of 3 bulan tu, maka kita tak ada kena apa-apa lah. Jadi ada hati perut, tuan-tuan, ya, masih lagi. Cuma dia tahu dah orang tak boleh bayar. Jadi bila tak boleh bayar, lambat sehari saja, masa tu baru penalti tu berjalan. Itu dipanggil riba jahiliyah. Riba jahiliah ni zaman kita tak ada lah, tuan-tuan, ya, sebab zaman kita ni riba qarat dipanggil. Macam bank buat, ya, bank konvensional buat, itu dipanggil riba pinjaman. Ya, riba yang datang daripada loan. Maknanya loan yang kita buat tu, kita bayar on time ke, bayar tak on time ke, dia dah ambil untung siap-siap. Ya, dia tak peduli, ya. Kalau riba jahiliah, ya, dia masih lagi bagi kita panggil, dia masih lagi bagi peluang, ya, untuk orang tu kita panggil, ya, bayar on time. Jadi kalau dia bayar on time, tak ada masalah lah. Dia tak adalah kena denda apa-apa, ya, sebab dia bayar on time. Tapi kalau dia tak boleh bayar on time, tunggulah, tuan-tuan, ya, baru kena penalti. Jadi mana yang lebih sadis? Mana yang lebih teruk, tuan-tuan, ya? Riba jahiliah ke riba qarat yang digunakan oleh conventional banking ni? Ya, conventional banking, tuan-tuan. Sebab bayar awal pun, ya, bayar on time pun, dia memang kena juga, tuan-tuan. Ya, melainkan kita buat financing lain, financing boleh. Loan tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu tak ada Islamic loan. Ya, dalam bahasa Arab Islamic loan tu merujuk kepada loan yang tidak ada kita panggil, ya, tidak ada istilah dia, tuan-tuan, ya, tidak ada charges apa-apa. Ya, loan tu loan saja. Kalau kita pinjam 10,000 dirham, bayar balik 10,000 dirham walaupun kita bayar secara bertangguh. Ya, siapa nak bagi, tuan-tuan? Yang boleh bagi ni biasanya kerajaan negeri lah. Ya, kita pinjam 50,000 daripada kerajaan negeri pun, ya, benarkan kita bayar secara bertangguh, bayar 2 tahun 3 tahun, tapi jumlahnya tetap sama. Tu kerajaan negeri boleh bagilah. Ya, kemudian kita kata kita panggil, ya, NGO mungkin, ya, NGO tertentulah, ya, tu mungkin boleh bagi pinjaman kepada dia punya ahli dia, sebagai contoh. Koperasi lah. Ya, koperasi muslimin contoh, ya, koperasi belia Islam. Ya, kita pinjam, tapi tak boleh pinjam besar-besar, tuan-tuan. Nak pinjam 10,000, setakat 10,000 boleh lah. Pinjam 10,000, bayar balik dalam 6 bulan, total bayaran tetap 10,000. Itu dipanggil qardun hasan. Ya, itu dipanggil sebagai qardun hasan. Ya, qardun hasan tu apa? Qardun hasan tu adalah pinjaman baik. Ya, kita panggil charitable loan, tuan-tuan. Charitable loan boleh. Ya, other than that, semua ribawi, tuan-tuan. Itu kalau nak cerita panjang lah, ya, itu banking lah, tuan-tuan. Kemudian dia menggunakan wang tersebut untuk, ya, operasi, ya, pengurusan jamuan dan memberi minum jamaah haji. Maknanya dia tak cukup duit, tuan-tuan.
Ya, Saidina apa ni Abu Talib tak cukup duit, dia terpaksa pinjam daripada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, sebab apa dipinjam? Sebab Abbas tu adik dia. Ya, walaupun mak lain kan tapi bapak sama. Menggunakan wang untuk operasi pengurusan jamuan. Ya, nak bagi minum, nak bagi makan tu tak cukup duit. Dan ketika ia tidak sanggup membayar hutang, ia mundur dari wewenang tersebut dan menyerahkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Itu yang akhirnya ya, Abbas lah yang macam ambil alih. Ya, kerana dia tak mampu untuk membayar apa? Ya, membayar apa ni hutang dia tadi tuan-tuan. Demikianlah ya status sosial keluarga Rasulullah selalu menguntungkan khususnya di Mekah ketika munculnya Islam. Sekalipun mereka termasuk kelas menengah ya. Kelas menengah ni maknanya apa ni M40 lah tuan-tuan ya. M40 samalah ya macam kita juga ada T20 ya ataupun T15 sekarang istilahnya yang kita panggil sebagai super rich. Ya, kalau istilah Melayu kita panggil apa? Maha kaya tuan-tuan ya. Cuma sebahagian dari parlimen tak nak guna maha kaya lah, dia kata maha ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So kita guna ya apa ni super rich ya dalam bahasa Inggeris lah ya. Tu T15 ya. Ada T20, kita ada apa ni apa kita panggil ya M40 dan paling bawah B40 lah. Sama tuan-tuan ya. Dan Mekah ni punya apa kita panggil ya di jurang kemiskinan tu jauh tuan-tuan. Yang kaya-kaya sungguh. Tuan-tuan boleh baca yang awal. Ya yang kaya-kaya ni tuan-tuan makan pakai pinggan emas dan perak. Pinggan emas tuan-tuan. Ya orang kaya-kaya Mekah ni daripada Bani Hashim tu sebagainya tuan-tuan. Ya, tetapi yang bawah-bawah ni daripada Bani Taim, daripada Bani apa kita panggil Bani Adi yang bawah-bawah ni, Bani Al-Haris ya. Susah tuan-tuan, susah ni memang susah betul. Memang merempat tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah ya. Jurang tu terlalu besar, terlalu luas sehingga kita kata dalam bab yang berkaitan dengan kehidupan ni jauh sangat. Ya, dia punya jurang tu jauh sangat. Jurang sosial tu jauh sangat tuan-tuan. Jadi bahayalah ya kita kata menyebabkan orang tak puas hatilah. Yang kaya tu kayalah. Tapi yang miskin tu miskin sungguh ya. Jadi golongan menengah boleh tahan. Bahkan boleh jadi mereka termasuk di bawah kelompok pedagang kelas menengah di Mekah. Ya, boleh meniagalah. Kekayaan Mekah menjelang datangnya Islam masih berada di tangan Bani Abdi Syam dan Bani Naufal ya. Kekayaan Mekah sebahagiannya. Bani Abdi Syam macam kita sebut tadi Bani Umayyah lah. Bani Abdul Syam. Abdul Syam ni adik-beradik dengan Hashim. 4 lagi tadi tuan-tuan jangan lupa Ustaz ulang balik. Qusay bin Kilab ya, Qusay bin Kilab. Qusay itu ada 3 anak, 3 Abdul tadi. Abdul Dar yang sulung, Abdul Manaf yang kedua, nombor 3 adalah Abdul Uzza. Abdul Dar keturunan Mus'ab bin Umair. Abdul Manaf itu keturunan Nabi lah ya, Bani Hashim. Ya, kemudian Abdul Uzza itu keturunan Khadijah. Jadi daripada keturunan apa ni Abdul Manaf ni ya. Jadi dia ada pecah-pecah bawah lagi lah ya. Yang ni 4 dari anak dia Hashim, ada Al-Muttalib ya, ada Naufal dan ada Abdi Syam. Abdi Syam tu lah keturunan dia nanti dapat Bani Umayyah tu. Ya, Bani Umayyah ni tadi Abu Sufyan lah, Abu Sufyan, isteri dia Hindun ya. Bapa mertua dia siapa tadi? Utbah bin Rabi'ah yang ada ladang semua di Taif tu. Kemudian Naufal adik-beradik satu lagi. Serta Bani Makhzum. Bani Makhzum family Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid, Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah, Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa Khalid, ya. Ummu Salamah, bapa-bapa dia itulah. Keluarga dia tu semua orang kaya-kaya daripada Bani Makhzum. Keluarga Quraisy lainnya menentang mereka dalam masalah kekuasaan atas Mekah sebab semua nak tumpang sekaki. Kalau boleh semua nak tumpang jugalah nak dapat kekayaan tu. Berniaga sebagai contoh. Pertentangan yang terjadi di antara mereka itu sebenarnya sudah terjadi semenjak period anak-anak Qusay lagi. Memang daripada dulu lagi tuan-tuan. Ya, menjadi 2 kelompok sentral. Yang pertama dipanggil sebagai Al-Mutayyibun. Al-Mutayyibun Abdul Manaf lah. Ya, Abdul Manaf bersekutu dengan dari kalangan Bani Asad bin Abdul Uzza. Ya, Bani Asad bin Abdul Uzza ni daripada keluarga Khadijah. Bani Asad ya. Jadi Asad ni siapa dia? Asad ni daripada anak dia adalah siapa tadi ya? Anak dia apa ni Khuwailid ya, Khadijah punya family orang kaya juga tuan-tuan ya. Sebab tu tak ada isu lah ya bila Nabi daripada Bani Abdul Manaf ya, daripada Bani Hashim kahwin dengan Khadijah daripada Bani Asad. Memang mereka sudah bersekutu daripada dulu lagi. Sebab tu perkahwinan mereka ni diiktiraf oleh dua-dua keluarga. Kemudian ada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah adalah mak Nabi ya, Bani Tamim ya. Jadi Bani Tamim ni yang jadi isu ni tuan-tuan. Bani Tamim yang mana ni? Sebab kalau orang Quraisy dia tak ada Bani Tamim, dia ada Bani Taim. Ya, jadi Bani Tamim yang mana ni? Ini jadi isu tuan-tuan. Sebab Bani Tamim ni dia adalah kelompok Badui tuan-tuan ya.
Bani Al-Haris. Bani Al-Haris betul. Bani Al-Haris memang daripada Quraisy juga, ya, daripada Fihir. Fihir tu ialah apa ni, apa kita panggil, nama lain bagi Quraisy. Kelompok kedua adalah Al-Ahlaf, ya, yang terdiri daripada Bani Abdul Dar. Bani Abdul Dar dia abang pada Abdul Manaf. Dan yang bersekutu dengan mereka daripada kalangan Bani Saham, ya. Bani Saham siapa dia? Tadi Amru bin Al-As. Bani Jumah antaranya. Ya, Bani Jumah siapa tuan-tuan? Bani Jumah ni adalah apa ni, abang ipar kepada apa, siapa, Umar bin Al-Khattab, ya, apa, Osman bin Mas'ud. Ni nama-nama ni banyak nama ni tuan-tuan. Ustaz boleh sebut satu persatu lah. Tapi nanti tuan-tuan kena dengar balik kuliah ni, ya. Dengar balik dan catat balik. Kena dengar balik tuan-tuan, ya. Sebab banyak ni, nama-nama ni terlalu banyak. Bani Jumah, Bani Mahzum. Bani Mahzum jangan lupa lah. Nombor 3, Bani Hashim atas. Nombor 2, Bani Umayyah. Nombor 3, Bani Mahzum. Bani Mahzum siapa dia? Bani Mahzum Abu Jahal. Abu Jahal, ya. Kemudian kita ada Khalid bin Al-Walid, ya. Dan juga apa ni, isteri kepada ni lah, ya. Isteri kepada Nabi, yang ni Ummu Salamah, dan suami dia Abu Salamah. Itu semua Bani Mahzum. Bani Adi adalah Umar bin Al-Khattab. Umar, adik dia Fatimah, ya. Kemudian adik ipar dia Sa'id bin Zaid. Yang tadi Ustaz sebut mereka tidak menyembah berhala daripada dulu lagi, agama Hanif. Itu Bani Adi, tuan-tuan. Kadang-kadang perselisihan dan apa, pertembungan ini terjadi di dalam satu keluarga. Sebagaimana hal ini terjadi pada apa kita panggil Umayyah bin Abdi Syam dan bapa saudaranya Hashim. Umayyah pun nak jawatan gubernur juga, ya, tapi Hashim yang dapat, tuan-tuan. Sebagaimana hal ini terjadi pada orang-orang setelah mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak mereka, Harbin bin Umayyah. Harbin ni bapa kepada Abu Sufyan dan Abdul Muttalib. Ya, kondisi aman dan sejahtera yang meliputi kota Mekah sebelum Islam datang sangat membantu untuk meneruskan, ya, apa kita panggil, melestarikan posisi para pemukanya. Berbeza dengan para pemuka Madinah, yakni orang-orang yang selalu dicuba dengan berbagai peperangan. Madinah tu keadaan dia lebih confrontational, tuan-tuan. Mekah ni aman, kita kata. Memang Allah buat sebab ada Kaabah, ada orang datang buat haji, umrah. Takkan orang nak bergaduh, tuan-tuan. Bergaduh dalaman boleh, ya, tapi tidak nampak zahir di luar. Tapi Madinah tak. Madinah memang lawan. Aus ni dan Khazraj memang berperang selalu, tuan-tuan. Berbunuh-bunuhan sama sendiri. Dibantu pula, ya, oleh apa kita panggil, dia punya batu api dia, tuan-tuan. Batu api dia siapa dia? Orang Yahudi lah. Ya, jadi berbeza Madinah dengan Mekah, ya. Hal ini merupakan salah satu sebab, ya, mengapa kaum Quraisy begitu keras melawan dakwah Islam. Jadi mereka menganggap dakwah Islam tu akan menyebabkan berpecah belahnya masyarakat, sama seperti mana yang berlaku di kalangan Aus dan Khazraj di Madinah. Sebab itu poin besar dia, tuan-tuan. Ya, mereka anggap akan berpecah. Bila berpecah susahlah. Ya, itu cerita dia. Kita kena berhenti di sini, tuan-tuan, ya. Nak zuhur dah. Jadi muka surat yang ke berapa? 77, ya. Muka surat 77, kita sampai di tengah-tengah, ya. Kalau ada soalan silakan, tuan-tuan, sebelum kita tamat. Kalau ada apa-apa nak tanya, tuan-tuan, ya. Nanti kita akan ulang banyak benda, kita ulang. Jadi tuan-tuan akan dapat insya-Allah, ya. Mula-mula datang ni mungkin ada banyak benda yang tuan-tuan tak dapat, ya, sebab ustaz agak mungkin mula-mula macam itulah, ya. Tapi kita terangkan, nanti kita terangkan balik insya-Allah. Ya, Kak Nap. Daripada Naufal tu siapa Ustaz keturunan dia? Naufal ni dia ada beberapa keturunan lah. Nanti insya-Allah ada peluang nanti kita cerita lagi, ya, Naufal. Ya, Naufal ni kita kata kalau banding dengan tiga-tiga ni dia bawah sikit lah, ya. Dia lagi tak popular lah, ya. Dia ada juga tokoh-tokoh dia. Tapi yang lebih popular yang 3 tu. Hashim memang popular, Al-Muttalib ada, ya. Kemudian Abdul Syam memang Bani Umayyah. Naufal tu siapa? Nanti kita akan cerita. Ada nanti lepas ni insya-Allah ada pendetailan dia. Ada lain silakan, tuan-tuan. Ada apa? Ya. Apa pihak PMP ada apa-apa nak sebut? Silakan. PMP ada apa-apa? Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada, ustaz nak kongsi je, ya. Insya-Allah pada 11 sampai 10, ya, sampai 21 ada program bacaan kitab Sahih Bukhari, ya, siap. Ya, daripada permulaan sampai habis 4 jilid di Masjid Putra, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kebetulan free pada tarikh tu, datang je lah. Dia percuma je, tuan-tuan, ya. Cuma kalau kita nak dapat sijil sanad dan juga sijil kedarian tu kena bayar sikit lah. Ya, sebab apa? Sebab dia makan free, tuan-tuan, ya. Tapi makan tu bukanlah free, maknanya kena bayar lah sikit. Tapi yang lain-lain tu disponsor oleh JAKIM, ya, oleh kerajaan Malaysia lah. Jadi kita akan datang, ya, kehadiran tokoh-tokoh ulama hadis lah daripada luar, tuan-tuan, ya.
daripada Morocco ada, daripada Mesir, ya, daripada India, Pakistan, ya, dan juga tokoh-tokoh hadis di Malaysia pun ada insya-Allah, ya. Jadi pengajian tu apa ni, gunakan kitab, tapi kitab tu kena bawa sendirilah, kena beli sendiri. Kebetulan kalau tuan-tuan datang, tuan-tuan ya mungkin datang weekend ke datanglah. Ya, ustaz anjurkan tuan-tuan datang, paling kurang tuan-tuan boleh paling kurang dengar 1-2 hadis pun jadilah tuan-tuan, ya. Kita ambil sanad daripada tokoh-tokoh hadis apa ni antarabangsa lah terutamanya. Ya, ustaz alhamdulillah kita dah habis dah lalulah kitab Sahih Bukhari tu. Ya, daripada kulit ke kulit, ya, cuma ada peluang ni kita datang lagi lah. Ya, untuk mudah-mudahan ya ada lagi apa kita panggil ya, ada lagi ilmu yang mungkin selama ni kita tak dengar. Ya, jadi kita boleh dengar lah mudah-mudahan ya ada benda yang kita boleh kutip mutiara-mutiara kata lah ya. Mungkin ada hadis yang ustaz terlepas pandang ke apa, jadi kita boleh lalu lagi, revise lagi sekali tuan-tuan ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar lah. Okey, ya, kalau tak ada apa-apa daripada PMP, terima kasih banyak ya pada pihak PMP yang menganjur program kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, ya, tolong download lah kitab ni ya, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Masalah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Antum jazakumullah khairan sama-sama ya. Okay,